Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam satu UPNM. Penonton sekalian, perayaan Tahun Baru Cina akan dirayakan dalam masa 2-3 hari lagi. Betul. Tahun Baru Cina bakal disambut oleh seluruh bangsa Tionghoa dan merupakan perayaan terpenting untuk kaum Cina. Betul. Ia juga menadakan tahun baru dalam kalender Qamari. Kalender Qamari ini adalah terbahagi kepada kitaran 12 tahun dan dinamakan sempena nama haiwan. Jadi sebelum kita memulakan wawancara kita pada hari ini, saya perkenalkan diri saya. Saya Dr. Nusraya binti Muhammad Saudi, merupakan pengarah perhubungan korporat Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Bersama saya pada hari ini, di kanan saya manis berbaju merah. Terima kasih Dr. Wong Choi. Ya, betul. Saya. Selamat datang. Dr. Wong Choi merupakan pensyarah kanan daripada Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan. Betul. Tan Ying Ling di sebelah kiri saya, mahasiswa UPNM, merupakan pelajar tahun 2 daripada Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan. Selamat datang ke wawancara kami pada hari ini. Kaum Cina menggunakan kalender lunar untuk mengira tarikh perayaan pada setiap tahun. Ini bermakna tarikh sambutan Tahun Baru Cina adalah berlainan untuk setiap tahun. Jadi setiap tahun kita menyambut Tahun Baru Cina. Kalau kita tengok Januari atau Februari, walaupun tahun ini berbeza, tahun depan tema yang berbeza, namun ia telah disambut dengan meriah oleh seluruh bangsa Cina, kaum Cina. Jadi saya nak tanya, apakah adakah terdapat simbolik atau legenda di sebalik Tahun Baru Cina ini, dan apakah mungkin pengertian Tahun Baru Cina ini kepada kaum Cina? Jadi soalan ini saya majukan kepada Dr. Wong. Terima kasih Dr. Su atas soalan tersebut. Ya, betul Dr. Su, memang ada satu legenda yang menjadi yang popular di kalangan masyarakat Cina, iaitu pada masa dahulu di China ada seekor raksasa ataupun makhluk yang sangat ganas yang dipanggil Nian. Nian ini dia suka makan manusia. So setiap tahun dia akan keluar dari gunung dia yang dia tempat tinggal dia untuk pergi ke perkampungan untuk memburu manusia yang dijadikan makanan. So lama-lama orang rakyat setempat rasa takut, sangat fobia. Lepas tu mereka fikir satu cara untuk menghalau, menghapuskan raksasa Nian tersebut. So maka mereka mendapati bahawa raksasa Nian ini dia takut kepada bunyi yang kuat, lagi bising, lepas tu warna merah. So orang tempatan tu dia memainkan letupan api, bunga api dan warna merah untuk mengusir raksasa Nian tersebut. So selepas itu setiap tahun orang Cina, masyarakat Cina meraihkan atas perkara ini yang di dalam bahasa Mandarin kita panggil Guo Nian, iaitu bermaksud meredakan raksasa Nian tersebut. Ya, doktor? Okey. Satu perkongsian baru daripada Dr. Wong. Saya pun tak tahu ada raksasa Nian dan di sebalik perayaan Tahun Baru Cina ini. Ya, betul. Okey, jadi Tan Ying Ling, saya panggil Ying Ling lah. Okey, Tan Ying Ling, mungkin boleh berkongsi dengan saya juga. Okey, saya nak tahu kenapa warna merah sering digunakan oleh kaum Cina untuk menyambut perayaan Tahun Baru Cina ini. Okey. Disebabkan warna merah tu dia melambangkan satu warna yang matahari. Lepas tu warna merah tu dia boleh dilambangkan secara alam semula jadi. Seterusnya warna merah ni dia dilambang oleh secara bertuah dan cinta, dan akhirnya dia boleh macam kira like kejayaan dan kemakmuran. Okey, jadi warna merah ni signifikan dia adalah
prosperity. Jadi disebabkan itulah warna merah ni sering digunakan. Hari ni pun saya berbaju merah untuk menyambut bersama-sama Tahun Baru Cina. Alright. Kenapa mercun? Mercun sering kali digunakan, mesti ada untuk menyambut Tahun Baru Cina. Saya dulu ya, Doktor. Boleh, sila Dr. Wong. Tadi seperti perbincangan tadi, mercun ini adalah satu senjata untuk mengusir raksasa nian tersebut. Okey, akhirat daripada situ sekarang permainan mercun merupakan satu adat pembakaran mercun dalam masyarakat Cina yang dipercayai adalah lambang kemakmuran dan juga rezeki, ya. Doktor? Jadi maknanya nian ni ada kena-mengena raksasa nian dengan mercun tu juga sendiri. Betul, ya. Jadi ini ada simbolik dia ni. Tahun Baru Cina pada tahun ini jatuh pada 22 dan 23 Januari 2023. Jadi apakah persediaan yang dilakukan untuk sambutan kali ini? Jadi saya nak tanya persediaan dari segi makanan. Okey, jadi kaum ibu ni sukalah bab-bab ni Jadi saya tujukan dulu majukan soalan ni kepada Dr. Wong. Ya, terima kasih Doktor. Sebelum persediaan makanan dulu masyarakat Cina mesti buat 2 ataupun 3 minggu sebelum Tahun Baru Cina, iaitu pembersihan rumah secara menyeluruh ataupun pembersihan musim bunga ataupun dalam bahasa English spring clean. Dalam masa ini sebagai kaum ibu sangat-sangat sibuk, ya, Doktor. Doktor pun faham kan? Sudah semestinya. So pada masa ini saya akan buat pembersihan rumah, lepas tu menghiasi rumah dengan potongan potongan kertas ataupun tulisan kaligrafi, ya. Sebab saya tak reti nak menulis tulisan kaligrafi, that's why saya beli dari kedai. Yang mana yang ini melambangkan satu kebahagiaan dan kemakmuran kepada keluarga saya, ya. Lepas tu saya akan pergi shopping Tahun Baru shopping, memberi barang-barang keperluan yang wajib mestilah 5 Mandarin. 5 Mandarin saya akan pergi kota-kota untuk diakhirkan kepada jiran-jiran, saudara mara dengan rakan-rakan di F3B, ya. Dan juga kuih raya bagi saya kuih kapek yang wajib. Lepas tu pakaian yang baru, warna merah, yang warna-warna yang ceria itu wajib. Lagi satu yang wajib, ya, iaitu menyediakan angpau, ya, Doktor. Itu sudah semestinya. Ya, Terima kasih, Dr. Wong. Apa Yiling nak share berkenaan dengan ada persediaan makanan ke tak ada? Ada. Ke tahu makan je lah. Mak masak dan you ready to eat lah, ya? Ada juga sebab mak I pun pernah suruh I buat tolong dia buat Tolong tolong untuk persediaan makanan. juga. Hari ni Yiling berpakaian cheongsam. Okey, tadi saya nampak cantik cheongsam ni tapi warna hitam. Okey, saya ingatkan merah. So mungkin cuba share sikit berkenaan pakaian tradisi yang diamalkan semasa Tahun Baru Cina. Tradisi amanat. Warna merah. Kalau warna merah memang kena pakai dalam Tahun Baru Cina, tapi kemungkinan dalam sebab sekarang kan generasi muda modern. So warna hitam bukan bukan yang macam satu malang. So hitam pun cantik juga untuk perayaan Tahun Cina. So jadi tak ada masalah lah. Doktor, kalau nenek saya masih ada hidup, dia mesti marah. Oh, ya? Ya, hitam memang dilarang sama sekali. Dilarang. Okay. Dalam keluarga saya, Doktor. Lain, masing-masing mempunyai kepercayaan yang berbeza. Tetapi kita tengok zaman moden ni, sometimes orang suka warna hitam, warna putih. Tapi tetap di jiwa masing-masing tetap spirit tu nak menyambut Tahun Baru Cina, ya. Tahun ni, kalau kita tengok tahun ni merupakan tahun Arnab, rabbit, ya. Jadi saya ada baca berkenaan dengan tahun lunar ni mengatakan seorang Maharaja Jet yang menang dalam perlumbaan khas untuk menjaga pintu kayangan. Jadi tahun baru kali ini jatuh pada haiwan yang terpilih itu iaitu rabbit. Jadi saya nak tanya Dr. Wong, boleh ceritakan sedikit sebanyak
tentang haiwan yang diwakili pada tahun ini, rabbit tu. Okey. Tahun ini ialah tahun rabbit, arnab. Arnab ni adalah mengikut kalender zodiak Cina, iaitu berada di tempat yang keempat selepas tikus, lembu dan harimau. Ya, kenapa arnab? Arnab sebab arnab ialah satu tanda ataupun simbol panjang umur, keamanan dan juga kemakmuran dalam budaya Cina, ya, Doktor? Mungkin Tan pula boleh kongsikan berkenaan dengan ampau pula. Apa simbolik ampau? Ampau tu simbolik tu blessing, blessing kepada generasi muda. Ampau tu sebenarnya dia yang berkahwin tu baru boleh bagi ampau kepada generasi Macam saya. macam Dr. Wong Dengan bagi Datuk Su ampau. pun boleh bagi. Okey. Anak-anak dia. Maknanya sekarang ni yang belum berkahwin dia yang boleh dapat ampau. Yang dah berkahwin memberi kepada generasi yang muda, seperti anak-anak ataupun generasi muda yang belum kahwin, ya, sebagai satu tanda lambang blessing, ya, daripada orang tua. Saya nak Dr. Wong kongsikan berkenaan dengan makan besar. Yang Ustaz. yang selalu bila agaknya makan besar ni dibuat? Okey. Pada hari apa? Adakah pada hari Tahun Baru Cina itu sendiri atau ada malam? Saya tak berapa clear. Okey, maybe boleh share apa Okey. itu makan besar. Ya, makan besar ni ialah satu event yang saya menanti-nantikan, ya. So makan besar adapun dalam bahasa Inggeris ialah reunion dinner, dalam bahasa Mandarin ialah Tuan Yan Fan, di mana adik-adik keluarga yang sama ada duduk di rumah tersebut ataupun yang bekerja di tempat lain mesti wajib balik kampung, ya, betul? Balik kampung supaya menikmati makan malam pada malam Tahun Baru Cina tersebut, di mana ada macam-macam hidangan makanan akan dihidangkan. Setiap hidangan mesti membawa maksud simbolik, ya, Doktor. Misal kata, ya, saya ni Cantonese, tarikh Cantonese. Cantonese akan menyediakan ikan, ya, ikan yang membawa maksud kekayaan yang berlebihan, ataupun dalam bahasa Cina nian nian you yi, ya. Hidangan yang kedua selalunya adalah merupakan udang, yang melambangkan maksud kegembiraan, ataupun dalam bahasa Mandarin xiao ha ha. Makanan besar mesti ada dessert. Oh, okey. Apa itu? Sebab kalau ke family tradisi saya, sebelum New Year Eve kan memang kena dessert untuk sampai minggu sampai esok ada ni, sebab dessert tu dilambangkan satu kemanisan. Jadi ada juga simbolik kemanisan. Selalunya makanan pada malam Tahun Baru Cina itu tidak akan dihabiskan. Yang selebihnya akan disimpan untuk hari keesokannya. Yang ada juga membawa maksud simbolik, rezeki yang berlebihan pada setiap tahun. Cara sambutan perayaan Tahun Baru Cina itu adakah berbeza daripada tahun-tahun sebelum ini? Mungkin masa muda lah. Masa muda, mestilah, Doktor, ya. Masa muda ataupun zaman kanak-kanak, saya setiap tahun saya memang menanti-nantikan Tahun Baru Cina, ya, Doktor. Sebab saya tak perlu buat apa, saya dapat angpau, makan besar, minum Coca-Cola, ya, main mercun, ya. Lepas tu tengok TV sampai tengah malam, mak ayah takkan marah-marah. Saya rindukan saat tu. Betul kan? Tapi sekarang sebagai seorang ibu kena sediakan semua, ya. Itu perbezaan. Ya, betul. Saya sengaja nak tanya Dr. Wong tu sebab saya nak tengok perbezaan dengan apa yang dirasai pula dengan Tan Ying Ling. Macam mana? Boleh kongsikan? Okey, sebenarnya sekarang teknologi kan, semua orang pakai handphone, ada WhatsApp. So kita kalau WhatsApp kan kita setiap sebelum Chinese New Year, kita akan hantar like stiker yang ikon yang ada Chinese New Year tu untuk blessing kepada kawan-kawan yang dapat tu. Lepas tu kalau macam Tuan Wen cerita tu, kita pun makanan besar juga, tak tidur sampai tak tidur buat TikTok. Buat TikTok. Lepas tu kad raya ada terima tak? Nak tanya, ada masih lagi ada kad raya tak untuk kad raya? Pernah dapat tak? Dah kurang ke? Dah kurang ke? Ikat raya ada. Ikat raya. So zaman sekarang Dr. Wong dulu zaman mungkin lebih kurang zaman kita tapi dalam physical form. Dalam physical form kad raya tu sangat bermakna Ya, ada betul. ingatan. Saya masih simpan lagi. Masih simpan
Jadi kita oleh sebab itu saya nak sorotkan video daripada beberapa pengurusan tertinggi dalam ucapan Tahun Baru Cina mereka. Dipersilakan. Saya Ahmad Mujahid bin Ahmad Zaidi, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa UPNM, ingin mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru Cina kepada seluruh warga UPNM dan juga sahabat-sahabat yang meraihkannya. Sila rancang perjalanan anda, berhati-hati di jalan raya. Kong Si Fa Chai. Saya Profesor Teknologis Dr. Muhammad Zul Azham bin Yahya, Timbalan Naib Chancellor Hak Ehwal Pelajar dan Alumni, mewakili seluruh warga Jabatan Hak Ehwal Pelajar dan Alumni ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina kepada semua warga UPNM yang berbangsa Cina. Gong Si Fa Chai. Saya Fazilah Muhammad, pendaftar UPNM, ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina kepada staf yang meraihkannya. Hati-hati di jalan raya dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Selamat Tahun Baru Cina, Kong Si Fa Chai. Hai, saya Datuk Akhtar dari Technology Transfer and Commercialization Center. Bagi pihak pusat saya nak sampaikan ucapan selamat menyambut perayaan yang akan datang pada weekend ni. Semua warga UPNM, tak kira bangsa dan kaum, akan sama-sama meraihkannya. Berhati-hati di jalan raya kalau ada siapa yang balik kampung, dan akhir kata Kong Si Fa Chai. Saya nak sekarang kita menyorot kepada topik perpaduan. Okey, ya. Okey, saya nak share kita ni bagai aur dengan tebing so peribahasa ini sinonim dengan kehidupan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Walaupun penduduk Malaysia berbilang kaum, namun semangat tolong-menolong sesama masyarakat amat penting untuk melaksanakan sesuatu perkara. Bertitik tolak daripada sikap saling tolong-menolong ini akan melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Ya, betul. Ya, perpaduan ni merupakan aset terpenting kerana tanpa perpaduan amat sukar untuk kita mencapai keharmonian. Betul. Jadi saya nak tanya kepada Dr. Wong, bagaimanakah sambutan Tahun Baru Cina ini dapat memupuk sikap perpaduan di jiwa masyarakat Malaysia yang berbilang kaum? Doktor, bagi saya ini merupakan satu soalan yang sangat-sangat penting tau. Bagi saya perayaan Tahun Baru Cina ini seharusnya dianggap sebagai satu medium untuk memupuk perpaduan di antara semua kaum di negara kita, supaya negara kita boleh mengarah ke arah menjadikan negara Malaysia sebuah negara yang maju dalam pelbagai bidang misal kata doktor, pada masa saya kecil-kecil dulu, saya dibesarkan di sebuah kampung Melayu. Pada masa Tahun Baru Cina, mak saya akan menyediakan makanan kuih raya, limau, mandarin tua untuk diagihkan kepada jiran-jiran semua. Jiran-jiran saya semua orang Melayu, orang India, semua ada. So sekarang amalan ni saya diteruskan sampai sekarang saya juga akan buat perkara yang sama doktor, sebab bagi saya ini merupakan satu amalan yang dapat merapatkan lagi hubungan silaturahim di antara satu sama lain tanpa ada sebarang prejudis doktor. Sebagai golongan belia apakah yang Tan Yiri nak kongsikan nilai perpaduan yang boleh kita capai melalui sambutan Tahun Baru Cina ini? Bagi saya juga ada sediakan limau untuk merayakan untuk kawan-kawan. Berkongsi dengan kawan-kawan. Okey. Lepas tu kawan-kawan Melayu juga, kawan I, dia pun suka tengok tarian singa dengan tarian niaga. So lepas tu kawan saya juga ada tanya tradisi Cina ke, ada tentang baju macam mana, baju cantik, chongsam tu. Betul. Comel. Tan ni seorang yang baik hati tau. Dia berkongsi pula bersama kawan, bagi limau. Maknanya apa yang nak ditunjukkan adalah dia sebenarnya benda ni you pun memupuk perasaan perpaduan tu dengan cara perkenalkan kan. Perkenalkan you punya tradisi kepada sahabat-sahabat, bagi limau. Betul. Kawan pun seronok makan limau. So setuju tak kalau saya katakan Dr. Wong yang
perpaduan ni kita perlu pelihara. Betul, memang wajib doktor. Saya ingin mengucapkan terima kasih Terima kasih doktor atas jemputan. kepada panel Dr. Wong Ya. kerana sudi hadir pada hari ini berkongsi bersama warga UPNM. Ya. Begitu juga Tan Yingling. Okey, baru saya tahu ada pelajar Cina yang sangat cantik di UPNM. Terima kasih ya atas perkongsian yang kita kata jujur daripada Tan Yingling sendiri. Jadi kepada seluruh warga UPNM, kami mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada semua staf UPNM yang berbangsa Cina. Ya, betul. Jadi semoga intipati diskusi kita pada hari ini sedikit sebanyak memberi pengetahuan dan ilmu baru kepada semua. Dengan ini saya ucapkan selamat Tahun Baru Cina. Gong Xi Fa Cai, Xi Nian Kuai Le. Terima kasih. Terima kasih doktor. Happy Chinese New Year! 恭喜发